Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Omar Didik bagi subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 2. Untuk hari ini kita akan masuk subtopik yang ketiga dalam bab reka bentuk elektronik. Okey, objektif pembelajaran kita hari ini adalah untuk menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektronik. Okey, nanti kita akan tengok ada berapa jenis lakaran. Okey, first kali kita kena tahulah apa itu lakaran dan tujuan lakaran ini dilakukan. Lakaran ini merupakan terjemahan daripada idea awal pereka. Tujuannya adalah untuk memudahkan lagi idea awal pereka tersebut untuk difahami. Jadi itulah tujuannya lakaran dilakukan. Okey, jenis lakaran dekat sini ada dua, iaitu lakaran gambar rajah blok dan juga lakaran reka bentuk litar skematik. Okey, jadi kita masuk satu-satu dulu. Kita masuk lakaran gambar rajah blok. Okey, tujuan lakaran gambar rajah blok adalah untuk menerangkan secara ringkas tentang cara sistem beroperasi. Okey, untuk langkah yang pertama kita buat lakaran adalah kita perlu ada arah anak panah. Sebab arah anak panah ni lah yang akan menunjukkan macam mana sistem kita, sistem yang kita buat akan beroperasi. Macam tu. Jadi kalau tak adanya anak panah ni, maka kita tak tahu. Contoh macam, okay, kat sini tak ada anak panah. And then, kita tak tahulah input ni selepas apa akan jadi input ni jika kita masukkan input. Kita tak tahu kan. Jadi itulah fungsinya fungsinya arah anak panah. Okey, kalau ada arah anak panah, kita akan tahulah apa yang akan jadi selepas itu. Yang kedua, kita perlu labelkan nama peranti yang akan digunakan pada setiap blok. Maknanya dekat setiap blok ni kita perlu tulis peranti, nama peranti yang kita akan guna. Okey, contoh input. Okey, untuk input kita ada dua jenis peranti, iaitu peranti analog dan juga peranti digital. Okey, peranti input ini, contoh kalau kita guna switch tekan tutup. So kat sini kita kena tulislah switch tekan tutup. Kalau kita guna penderia jarak, dekat sini kita kena tulis penderia jarak. Macam itulah. Untuk proses pun sama juga. Untuk blok yang kedua pun sama juga. Kalau kita guna mikro pengawal, kita tulis mikro pengawal. Begitu juga dengan output. Output pun kalau kita guna DC motor, kita kena tulis DC motor. Dan juga seterus untuk blok yang seterusnya. Begitulah lakaran gambar rajah blok. Gambar rajah blok untuk kita tengok secara ringkas cara sistem beroperasi. Okey, untuk next kita akan tengok pula lakaran reka bentuk litar skematik. Litar skematik ni tujuannya adalah untuk menunjukkan aliran kendalian suatu litar elektronik. Okey, kita nak tengoklah sambungan diode dengan switch tu ke mana, kemudian ke mana pula ke bateri. Macam tu lah kita nak tengok aliran kendalian tu macam mana. Okey, first kali langkah lakaran untuk kita buat lakaran litar skematik ni adalah kita perlu menggunakan simbol komponen. Simbol komponen ni sangatlah penting sebab tu kita kena ingat setiap komponen ada simbolnya. Jadi simbol tersebut kita kena ingat supaya kita boleh buat lakaran dekat dalam litar skematik dengan lancar. Okey, untuk macam ni contoh, ini kita guna simbol diode, ini kita guna simbol switch, ini kita guna simbol kapasitor. Macam itulah kita gunakan simbol komponen. Kita tak ada lukis. Contoh kalau diode kita lukis gambar diode. Tak. Kita gunakan simbol saja, simbol komponen tersebut. Seterusnya adalah simbol komponen perlu disambung menggunakan garisan lurus. Garisan lurus ni boleh jadi dua, iaitu secara menegak ataupun melintang sahaja. Tak adanya garisan kita lukis untuk lakaran skematik ni, kita tak ada buat beralun ke, tak ada. Kita cuma buat garis lurus je, menegak ataupun melintang, hanya dua je. Okey, untuk tambahan, okey, ini kan ada persilangan kan. Elakkan daripada melakukan persilangan seperti ini. Kalau macam ni tak apa lagi. Litar ni simple. Jadi satu persilangan tak apa. Kita still nampak. Kalau dah buat banyak persilangan, akan confusekan awak sendiri.
Jadi itulah untuk lakaran reka bentuk litar skematik. Seterusnya kita tengok pula binaan pada papan litar elektronik mikropengawal ataupun kita panggil ni adalah papan magnet code. Okey, kita tengok dulu ada apa je. Yang first kita ada bateri 12 volt iaitu dia akan membekalkan bekalan kuasa. Contohnya yang ini. Okey, ini adalah bateri lah. Dia akan bekalkan bekalan kuasa. Seterusnya kita ada diod. Diod ni akan membenarkan arus elektrik hanya mengalir pada satu arah saja. Okey, itu adalah diod. Seterusnya kapasitor berkutub. Kapasitor ada dua jenis, satu berkutub dan juga satu lagi tidak berkutub. Okey, ini adalah jenis kapasitor seramik. Okey, fungsi berkutub ataupun tidak berkutub sama je. Namanya kapasitor, fungsinya menyimpan dan membuang cas. Tak kisahlah dia berkutub ataupun tidak berkutub. Namanya kapasitor, menyimpan dan juga membuang cas. Okey, itu adalah kapasitor. Seterusnya ada apa lagi? Ada ini, dia ada 3 kaki. Itu adalah pengatur voltan ataupun kita panggil dia sebagai voltage regulator. Voltage regulator ni dia akan merendahkan nilai voltan. Contoh range dia adalah 7 sampai 20. Jadi kalau kita guna voltage 12 volt kita masuk, maka dia akan rendahkanlah nilai tu sehingga 5 volt. Okey, itu adalah fungsi pengatur voltan dekat dalam board ni. Seterusnya kita tengok switch satu kutub satu arah. Kalau switch fungsinya adalah menyambung dan memutuskan arus dekat dalam litar. Itu adalah fungsinya. Seterusnya kita tengok kristal. Okey, ini adalah kristal 20 MHz. Kristal ni fungsinya adalah untuk menjana jam. Menjana jam ni bukan jam pukul 1, pukul 2, bukan. Jam ni adalah dia menjanakan frekuensi. Frekuensi apa? Frekuensi digital. Digital. Itu adalah fungsi kristal. Okey, seterusnya adalah perintang tetap. Okey, sini kita ada perintang 10 kilo ohm. Fungsi perintang adalah untuk mengawal dan menghadkan arus elektrik. Seterusnya switch sama juga macam fungsi switch satu kutub ni. Fungsinya adalah untuk menyambung dan memutuskan litar set semula. Dan ini adalah yang biru ni adalah modul Bluetooth. Modul Bluetooth ni merupakan sebuah alat komunikasi tanpa wayar. Macam dulu-dulu Bluetooth kan, kita nak hantar dokumen ke, kita nak hantar gambar, kita gunakan Bluetooth. Dia tanpa wayar. Fungsi dia untuk menerima dan menghantar isyarat antara dua peralatan. Okey, itu adalah kendalian papan litar elektronik mikropengawal. Apa je yang ada dekat mikropengawal. Okey, seterusnya kita tengok pula kaki-kaki dan fungsi kaki pada mikropengawal. Okey. Untuk yang ini, first kali kita tengok dulu, macam mana kita nak tentukan kaki satu dekat bawah ni ke atas ke? Kita kena berpandukan penanda utama ni. Pada penanda utama pada mikropengawal. Kita tengok penanda utama tu. Dekat atas ni dia macam berlekuk kan? Maknanya itu sebelah atas. Dan nombor satu akan kaki satu kita akan mulakan di sebelah kiri. Itu adalah untuk menjadi sebagai penanda utama. Seterusnya, macam mana kita nak tengok kaki satu ni start daripada sini ke kan? Cara kita baca kaki ni adalah kaki mikropengawal ni adalah dengan cara daripada atas sebelah kiri ke belah sini kita turun dan kita pergi sebelah sini. Kita tak ada cross naik atas kita akan pergi sebelah kanan dia. Kanan ni baru kita naik ke atas. Macam tu kita baca kaki mikropengawal. First kita tengok dulu. Kat sini ada reset. Kaki reset ni fungsi dia adalah kalau kita masukkan pin reset ni kepada 5 volt, maka mikropengawal ni akan beroperasi seperti biasa. Kalau pin reset ni disambung kepada bumi, maka
Micropengawal ni akan disetkan semula. Okey, itu adalah fungsi reset. Seterusnya kita tengok VDD. VDD ni ada pada kaki 20. Pada kaki 20 ni, okey, kaki 20 ni akan bersambung kepada ni, bekalan kuasa. Bekalan kuasa ini menjadi ini merupakan bekalan kuasa micropengawal. Seterusnya kita tengok pula VSS. VSS ni bila pin sambungan bumi micropengawal. Jadi ini adalah kaki untuk bumi micropengawal. Okey, seterusnya kita tengok pula A-in. A-in ni apa? A tu digelar sebagai analog, in adalah input. Kalau kita guna peranti analog, input, peranti input analog, maka kita kena letak dekat kaki-kaki ni. Kalau macam dekat board ni, dia ada dekat sini. Okey, itu adalah bagi A-in. Okey, untuk D-out pula. Okey, D-out ni apa? D-out dekat dalam board ni, ada dekat sini. Sini pun ada, sini pun ada. Dia berpecah 5 dengan 6 ni. Okay, D-out ni fungsi dia, kalau kita ada output. Okay, output tu contoh macam LED. Kita akan sambungkan pada kaki D-out. D-out ni lah, itulah fungsinya. Kalau kita ada peranti output seperti motor DC ke, kita ada relay, kita akan sambungkan pada D-out. Okay, yang terakhir kita ada kaki D-in. D-in ni kalau dekat board dekat sini lah. D-in ni kalau kita ada D-in ni, kita perlu masukkan digital input. D ni stand for digital, ini untuk input lah. Kalau digital input, kalau kita guna peranti digital input, so kita akan cucukkan dekat sini. Okay, itu adalah binaan papan litar elektronik micropengawal. Okay, jom kita lakar litar elektronik diod pemancar cahaya berkelip mengikut selang masa yang ditetapkan. Okay, untuk kita buat lakaran, okay, kalau kita ada satu projek, first thing first, kita perlu buat lakaran gambar rajah terlebih dahulu. Okay, contoh kita ada projek kita nak buat diod pemancar cahaya. Jadi, okay, first kita kena tahu dulu apa yang kita nak guna. Input kita nak guna switch tekan tutup. Jadi kita tulis dekat sini switch tekan tutup. Okay, prosesnya sudah semestinya kita akan guna board micropengawal tu. Okay, untuk output disebabkan ini adalah projek untuk diod pemancar cahaya. Jadi kita akan gunakan diod pemancar cahaya sebagai output dan juga bekalan kuasa 12 volt. Okey, selepas kita dah buat lakaran gambar rajah blok, okey, baru kita boleh buat lakaran reka bentuk litar skematik pula, sebab kita dah tahu macam mana operasinya projek kita. Ingat untuk buat lakaran litar skematik ni kita perlu lukis menggunakan simbol garisan bula sama garisan lurus sama ada melintang ataupun menegak. Okey, untuk ini kita perlu lukis hanya untuk litar input dan juga litar output sahaja. Untuk litar proses tak payah sebab ini adalah micropengawal. Micropengawal memang ada dekat board tu, jadi kita tak payah dah nak buat lakaran skematik untuk micropengawal. Kita just buat untuk litar input dan juga litar output. Okey, yang pertama kita ada switch tekan tutup. Yang kedua kita ada perintang. Perintang ni kalau awak guna 10K ke 1K ke 3K ke, simbolnya masih sama. Bezanya dekat dalam litar skematik kita kena tulis nilai berapa perintang yang kita guna. Okey, kalau macam ni 10K, kita kena tulis 10K. Okey. Okey, seterusnya kita gunakan kita letak litar input ni dekat D-in 1 sebabnya switch tekan tutup merupakan peranti input digital. Jadi kita letakkan pada D-in 1. Itu adalah litar input dan dikeluarkan pada D-out 1. Kalau kita nak masukkan dekat D-in 2, maka D-out tu adalah D-out 2 lah. Jangan kita letak dekat D-out 1. Nanti litar awak takkan berfungsi.
Okey, itu adalah step yang kedua. Okey, ini adalah contoh kalau projek dah siap. Ini kita guna Arduino Micro. Kalau macam kita guna lain kan, kita guna micro pengawal punya litar. Ini lain. Okey, contoh kita tekan switch, LED akan menyala. Kalau kita lepas, LED tidak akan menyala. Okey. Seterusnya, okey. Lepas je kita dah buat lakaran blok, kita dah buat lakaran litar skematik. Okey, apa yang kita perlu buat selepas itu adalah kita kena senaraikan keperluan yang kita nak buat projek. Barulah tidak membazir. Kalau awak tak buat senarai ni, awak akan membazir lah contohnya. Awak tak tahu LED nak guna berapa 2. Tapi bila nak buat projek, awak guna 1. Jadi kat situ dah membazir. Jadi senarai ni sangatlah perlu. Contoh kita gunakan switch tekan tutup, kita kena belilah switch tekan tutup. Kita kena ada juga papan litar elektronik mikro pengawal. Yang ketiga, kita ada bateri 12 volt ataupun kita guna adapter pun boleh, sebab adapter 12 volt. Sebab dekat board ni kita dah ada jenis female DC power jack. So kalau nak guna adapter pun boleh. Okay, kalau kita guna bateri, kita kena guna pemegang bateri. Seterusnya, ini adalah wire pelompat bersama soket. Kita panggil ini adalah female wire. Kalau ada banyak jenis tau wire ni. Dia ada female male. Kalau female male, ini tak ada tajam. Kalau male tu dia ada tajam. Contohnya macam ni. Dia ada tajam. Ini kita panggil wire male sebab dua-dua tajam. Okey, seterusnya kita guna diod pemancar cahaya perintang 1K. Okey, perintang ni kita guna 2 kan, 1K dan juga 10K. Kalau nilai ni bergantung kepada warna pada perintang tersebut. Kalau 1K warnanya adalah coklat, hitam, merah. Kalau 10K warnanya adalah coklat, hitam, orange. Jangan tersalah waktu awak menyenaraikan dan membeli barang-barang yang awak perlukan. Okey, seterusnya kita akan buat lakaran untuk litar elektronik lampu kawalan penderia cahaya menggunakan peranti input analog. Tadi kita guna input digital, ini kita buat input analog pula. Kita tengok apa bezanya. Okey, untuk kita buat kalau kita ada projek, lakaran yang pertama adalah gambar rajah blok. Gambar rajah blok ni untuk kita tengok apa prosesnya. Okey, kalau macam ni kita dapat penderia cahaya akan pergi ke mikro pengawal. Kita nampaklah kan apa flownya kita punya projek. Begitu. Contoh macam ni, lepas mikro pengawal geganti. Okey, macam ni kita ada 2 output, geganti dan juga lampu LED 12 volt. Bekalan kuasa semestinya kena ada, sebab kalau tak ada bekalan kuasa macam mana nak hidup projek kita kan. Seterusnya kita perlu buat lakaran reka bentuk litar skematik pula. Okey, kalau macam ni jangan lupa untuk litar skematik ada 2 benda penting, iaitu kita kena lukis menggunakan simbol dan juga garis lurus, sama ada melintang ataupun menegak. Okey, itu adalah untuk lakaran reka bentuk litar skematik. Simbol-simbol ni sangatlah penting dekat dalam litar skematik. Kalau awak lupa simbol, habislah awak. Okey, contoh macam ni kita ada simbol LDR, kita ada perintang. Kalau kita tengok kat sini, kalau kita guna perintang, kita mesti tulis kena tulis nilai berapa yang kita guna. Jangan tak tulis. Kalau tak tulis, awak sendiri yang akan confuse. Okey, contoh macam ni ada 2 perintang. Kalau awak tak tulis, mana satu awak punya 10K, mana satu awak punya 330 ohm. Itu akan confusekan awak kalau awak tak tulis. Okey, seterusnya kita ada dekat sini kita ada geganti ataupun relay, kita ada diod, kita ada transistor NPN dan juga lampu LED 12 volt. Semua ni lukis menggunakan simbol sahaja.
Okey, kalau kita tengok untuk input analog kan, untuk input analog disebabkan kita guna LDR. LDR adalah peranti input analog. Jadi kita kena letak dekat A in 1. Kalau kita ada 2 input analog, jadi kita letaklah dekat kaki yang kedua pula. Macam tu je lah. Tak susah pun. Kalau kita masuk dekat A in 1, maka keluarnya, outputnya adalah pada D out 1. Kalau A in 2, D out 2. Begitu cara pemasangannya. Okay, jom kita tengok senarai keperluan untuk projek ni. Yang pertama, kita kena ada perintah peka cahaya. Yang kedua, kita perlu ada perintah tetap 10K. Kalau 10K warnanya coklat, hitam, orange. Yang ketiga, papan litar elektronik mikro pengawal. Tak ada ni, tak jadilah projek awak. Yang keempat, bateri. Bateri ni antara dua lah. Sama ada guna bateri ni ataupun adapter 12 volt. Seterusnya kita perlukan lampu LED. Lampu LED ni untuk output. Wire female. Kenapa kita guna female? Sebab dekat board ni dah ada tajam-tajam. Jadi kita cuma cucuk je dekat sini. Dan juga sambungkan pada peranti. Itu adalah wire. Kita ada, kalau kita guna bateri, kita kena ada pemegang bateri. Kalau tidak, kalau tak ada pemegang bateri, kat mana kita nak letak bateri kan? Kita kena ada sekali pemegang bateri. Seterusnya adalah perintah tetap 330 ohm. 330 ohm ni warnanya adalah orange coklat. Seterusnya transistor NPN, geganti dan juga diode. Okey, diode ni sebelum ni kita belajar jenis diode LED, light emitting diode, diode pemancar cahaya. Ini adalah diode. Nama dia adalah diode. Diode ni ada kekutuban juga, positif negatif. Mana nak tahu positif negatif adalah kita tengok pada jalur ni. Nampak tak? Ada jalur warna kelabu. Bermaksud itu adalah negatif. Sini kekutubannya adalah negatif, sini adalah kekutubannya positif. Contoh macam ni, LED. Dia memancarkan cahaya. Kalau macam ni, dia akan membenarkan arus mengalir dalam satu arah sahaja. Jadi, itu sahajalah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih semua. Semoga berjumpa dalam video pembelajaran seterusnya.